Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bersiaran langsung ataupun live di aplikasi TikTok. Yang mana pagi ini kita akan sambung bahasan ataupun muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab ni sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok, khususnya di Malaysia. Yang mana kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari serta i'tiqad di dalam hati masing-masing dan juga berdalil. Baik, jadi pagi ini kita akan sambung bahasan sifat Rasul. Sifat Rasul yang ke apa? Yang kedua. Ingat balik bahasan kita yang lepas, iaitulah berkaitan sifat Rasul yang pertama, iaitulah sidqun, artinya benar. Untuk pagi ini kita masuk sifat Rasul yang kedua, iaitulah amanah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu. Jadi kalau kita mengaji ilmu nahwu, huraian ni kita panggil mubtada'. Kalimah yang jatuh di permulaan kalam dipanggil mubtada', kena pasang dengan makna bermula. Bermula huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu kepada amanah, ialah amanah. Jadi sifat Rasul yang pertama adalah sidqun, yang kedua amanah. Artinya, arti amanah tu bahasa Arab. Arti dia apa? Kepercayaan. Ataupun bahasa kita panggil hati itu berjurus ataupun boleh harap. Kepercayaan ni maknanya boleh harap ataupun hati berjurih. Orang kampung panggil hati berjurih. Amanah. Qala musannif, wajib pada syarak. Macam biasalah, wajib pada syarak ni maksud dia ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji dengan dapat pahala sekiranya kita buat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji dapat seksa, dapat dosa sekiranya kita meninggalkan. Itu dipanggil wajib syarak. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan, itu dipanggil mukallaf. Inilah orang yang diberati dengan hukum taklif, hukum taklifiyah, iaitulah haram, wajib, makruh, sunat, harus. Mereka ini diberati dengan hukum tersebut. Maknanya setiap perbuatan mereka itu tidak terlepas daripada 5 hukum tersebut yang dipanggil hukum taklifiyah. Haram, wajib, sunat, makruh, harus. Jadi mereka inilah dinamakan mukallaf, mereka yang diberati hukum tersebut. Qala musannif, wajib apa? Wajib mengetahui. Mengetahui.
Jadi diri mengetahui itu adalah kurniaan daripada Allah. Jadi yang wajib syarak itu maknanya oleh bahawa belajar. Diri belajar itu yang wajib. Belajar hingga mengetahui. Sebab setiap ilmu yang kita nak tahu kena belajar. Baik. Belajar sehingga mengetahui. Sekadar mengetahui sahajakah? Tidak. Serta mengaku. Lepas tahu kena mengaku pula. I'tiqad. Mengaku ni maknanya i'tiqad. I'tiqad mengaku pula di dalam hatinya. I'tiqad pula di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. I'tiqad apa tu? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh segala yang jadi rasul itu, segala rasul lah yang Allah Ta'ala lantik jadi rasul tu bersifat dengan amanah. Amanah. Amanah bahasa Arab. Erti amanah kepercayaan atau betul hati. Orang kampung panggil hati berjurih ataupun boleh harap. Itu maksud kepercayaan. Betul hati. Betul hati mereka itu segala rasul. Mereka ni boleh harap. Nak jadi rasul ni adalah mereka yang kita boleh harap. Yang kepercayaan, yang betul hati. Orang kampung panggil hati berjurih. Tu. Dan tidak khianat. Dan tidak khianat. Dan tidak khianat dengan maknanya sekalian mereka itu segala rasul tu. Dengan maknanya sekalian rasul, sekalian mereka itu, yang sekalian rasul tu terpelihara daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegah haram atau makruh. Maknanya mereka itu, segala rasul itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Taala daripada mereka itu melakukan segala perkara yang ditegah haram ataupun perkara yang makruh. Maknanya para rasul itu dipelihara oleh Allah daripada melakukan perkara yang haram dan perkara yang makruh atau khilaful aula. Khilaful aula ni maknanya perkara yang bawah daripada makruh. Bawah sikit daripada makruh dipanggil khilaful aula. Jadi khilaful aula pun mereka tak buat juga. Perkara haram para rasul tak buat. Perkara makruh para rasul tak buat. Ataupun perkara khilaful aula, yang inilah bawah daripada makruh, baik, rasul tak buat. Pada zahir mereka itu, segala rasul. Dan pada batin mereka itu, yakni hati mereka itu, maknanya sejak kecil dan waktu besar sebelum jadi Nabi, mereka telah bersifat dengan amanah dah. Contohnya tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Digelar Al-Amin sejak daripada kecil. Maknanya sifat amanah tu ada sejak daripada kecil lah. Bukan start daripada jadi Nabi, start jadi Rasul. Maknanya sifat amanah tu ada kepada mereka itu sejak daripada kecil lagi. Tu contoh Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling terbaik. Maknanya mereka itu terpelihara daripada perkara haram, makruh, khilaful aula pada zuhir dan pada batin mereka itu di waktu kecil. Maknanya sejak daripada kecil lagi. Atau waktu besar. Waktu besar. Dahulu, yakni sebelum daripada jadi Nabi lah. Maknanya mereka itu terpelihara daripada perkara-perkara tadi. Sebelum, dahulu daripada jadi Nabi dan Rasul. Mereka itu terpelihara daripada sifat-sifat yang tak elok. Daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok tadi. Dan mereka itu, segala Rasul itu sama telah pula, yakni lebih-lebih lagi lah.
pada waktu jadi rasul mereka itu, pada waktu jadi rasul mereka itu, yakni bersifat dengan amanah. Maknanya ketika mana mereka itu jadi rasul, lebih-lebih lagi lah mereka mereka bersifat dengan amanah, iaitu betul hati, kepercayaan, hati berjurih ataupun boleh harap. Maknanya sifat tu pun sebelum jadi rasul pun mereka dah ada amanah tu. Apatah lagi jadi rasul, mereka lebih-lebih lagi lah ada sifat amanah. Dan dalil atas kepercayaan, dan bermula dalil, yakni percaman ataupun bukti atas kepercayaan dan betul hati mereka itu, ataupun amanah itulah, dan tidak khianat. Tidak khianat ni dia kata apa? Lazim daripada kata mereka itu amanah. Maknanya mereka ini tidak khianat. Dan tidak khianat mereka itu para rasul. Khabar dia ialah, dalil ni mubtada, khabar dia ialah ni, ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal, fikir tilik. Fikir tilik ini maksudnya fikir masak-masak. Lepas fikir, itu dipanggil fikir tilik. Fikir tu dengan akal fikiran lah. Fikir tu dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi. Jika ni dipanggil insyartiyah, syarat. Kalau kita mengaji Nahu, dia panggil insyartiyah, syarat. Jika mereka itu para rasul tidak betul hati ataupun tak amanah, tak berjurih, hati tak berjurih, ataupun khianat lah, tak amanah. Dan khianat mereka itu para rasul jika fardu takdir, dengan ni dipanggil ba taswiriyah. Huruf ba dalam bahasa Arab dipanggil ba taswiriyah. Nak menggambarkan yang kata sekiranya mereka itu para rasul tidak betul hati dan khianat, macam mana gambarannya? Didatangkan dengan ba taswiriyah, diterjemahkan dengan bahawa mereka itu melakukan mereka itu segala rasul tadi tu akan perkara yang mereka itu mengerja mereka itu akan perkara yang ditegah. Kalau lah fardu takdir, para rasul itu tidak bersifat dengan amanah ataupun tidak betul hati dan khianat mereka itu, dengan bahawa mereka itu melakukan perkara yang ditegah, yakni yang ditegah oleh Allah. Jawab dia, nescaya adalah kita ni umat lah. Kita semua ini, yakni umat, pun disuruh khianat. Kerana kita ini disuruh turut rasul. Kalau lah para rasul itu khianat, tak betul hati, tak amanah, maka kita semua pun disuruh khianat juga. Sebab kita ni umat, disuruh ikut rasul. Seperti mereka juga. Kita pun disuruh khianat seperti mereka juga. Sebab kita umat, disuruh ikut rasul masing-masing. Kerana apa? Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu segala rasul. Kalau lah fardu takdir, para rasul itu tidak ada amanah ataupun tidak betul hati dan khianat mereka itu, maka kita pun sebagai umat ini disuruh mengikut mereka itu dengan khianat, dengan tidak amanah. Kerana kita ini disuruh oleh Allah mengikut akan para rasul. Firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika adalah kamu sekalian kasih sayang kamu akan Allah Ta'ala, maka hendaklah menurutlah
maka hendak menurutlah, ikutlah kamu akan daku, yakni akan Rasul. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Kalau kamu nak Allah Ta'ala kasih kepada kamu, ikutlah Rasul. Tu. Dan disuruh akan kita, yakni umat, disuruh apa? Dengan khianat. Itu mustahil. Kita ni disuruh dengan khianat itu adalah mustahil. Mustahil ni maknanya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tak boleh nak digambarkan pada akal, kata ada dia. Mustahil lah kita ini disuruh khianat. Mustahil. Sebab apa? Kerana demikian itu, yang kata khianat itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang kita bersifat dengan khianat. Khianat ni maknanya hati tak berjurih, hati tak betul. Contohnya seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Surah Al-A'raf ayat 27. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh ia Allah. Tidak menyuruh tu dengan mengerjakan yang keji, yakni perkara yang keji, dan yang ingkar, yakni perkara yang ingkar akan dia, akan Allah. Jadi Allah Ta'ala tak menyuruh kita dengan mengerjakan perkara yang keji, tak menyuruh kita dengan mengerjakan perkara yang diingkar akan dia, akan Allah. Kalau begitu, kalau kata Allah Ta'ala tak suruh kita mengerjakan perkara yang dikeji dan perkara yang diingkar akan dia, tetaplah di dalam hati kita, yakni mukallaf, bahawa sekalian Rasul itu amanah. Amanah artinya kepercayaan. Kepercayaan dan betul hati. Dan betul hati, tidak khianat. Tidak khianat ni dipanggil lazim. Lazim daripada kata para Rasul itu bersifat amanah, kepercayaan ataupun betul hati, maka tidak khianat sama sekali. Tidak khianat sama sekali. Baik. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul. Bermula huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul. Qabadat ialah tabligh. Tabligh artinya ataupun terjemahannya menyampaikan. Jadi tabligh bahasa Arab, terjemahannya adalah menyampaikan. Qala musannif, wajib pada syarak pula. Pula ni maksudnya jugalah. Sebab tadi tu wajib, ni wajib pula. Tu maksud dia. Yang tadi pun wajib, ni pun wajib juga. Maksudnya juga, pula ni maksudnya jugalah. Wajib pada syarak pula, yakni juga atas tiap-tiap mukallaf, yaknilah mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya. Wajib apa? Mengetahui, yakni bahawa belajar sehingga mengetahui. Diri belajar itulah dikatakan wajib syarak. Manakala mengetahui itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi faham, fahamlah, ikut rezeki. Tapi belajarlah sehingga mengetahui. Itu maksudnya. Selepas mengetahui itu serta mengaku, tak memadai sekadar mengetahui. Kena mengaku, kena i'tiqad di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Mengaku apa? Takluk pada kata dengan. Dengan ni huruf jar. Terjemahan daripada ba, harfu jar. Huruf jar ni kaedah dia berkehendak kepada muta'allaq, tempat sangkut. Jadi kita sangkut pada fi'il. Fi'il dia adalah mengaku. Mengaku tu dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu ataupun segala Rasul itu bersifat dengan tabligh. Tabligh artinya, arti tabligh tu apa? Menyampaikan barang yang disuruh. Menyampaikan barang, yakni segala perkara lah. Hukum-hukum, cerita-cerita, kisah-kisah dan sebagainya.
menyampaikan barang yang disuruh mereka itu segala rasul, yakni disuruh oleh Allah lah. Menyampaikan tu menyampaikan tu dengan menyampaikan mereka itu dengan menyampaikan dia barang. Barang yang ini hukum lah, hukum, cerita-cerita, kisah-kisah. Menyampaikan tu kepada makhluk, yakni kepada umat. Mereka itu disuruh sampai kepada umat masing-masing. Dan tentu mereka itu, yakni segala rasul tadi tu, tidak menyembunyikan dia. Menyembunyi ni maksudnya menyusut. Menyusutkan dia, orang kampung panggil menyusut. Yakni menyusutkan dia barang yang disuruh sampai, walaupun setengah huruf sekalipun. Maknanya walaupun setengah huruf, mereka tak sembunyikan apa yang disuruh sampai tu. Dan bahagian tabligh itu 3. Bahagian tabligh tu, bahagian menyampai tu ada 3 bahagian, iaitu wajib tabligh pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Maknanya apa yang disuruh sampai tu ada 3 bahagian. Yang pertama, wajib hukumnya mereka itu menyampaikan apa barang yang disuruh sampai akan mereka itu menyampaikan dia. Yang ini apa perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai mereka itu, maka mereka menyampai habis. Mereka sampai habis walaupun setengah huruf sekalipun. Itu bahagian yang pertama pada tabligh. Wajib hukumnya sampai habis walaupun setengah huruf sekalipun. Qala musannaf, yang kedua, dan mustahil tabligh. Mustahil ni mustahil ni maknanya tak inilah, mustahil tabligh pada barang yang dilarang. Mustahil maknanya mereka tak sampai lah. Mustahil tabligh pada barang yang dilarang akan mereka itu rasul menyampaikan dia. Ada juga perkara yang mustahil mereka itu menyampaikan kerana barang itu dilarang, akan mereka itu menyampaikan dia. Dan harus tabligh harus menyampaikan pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan akan barang. Tu. Nah, ini boleh pilih sama ada nak menyampai pun boleh, tak mau menyampai pun boleh. Dan menyembunyikan kepada makhluk. Maknanya nak sembunyi pun tak apa, nak menyampai pun tak apa. Tu dipanggil harus pada tabligh. Ada juga bukan semua wajib menyampaikan. Ada yang mustahil, ada yang harus. Tu. Maknanya yang harus tu nak sampai pun boleh, nak menyembunyi pun boleh. Tu. Dan bahagian di sini ditulis menyampaikan. Kenapa betul lah, menyembunyikan. Dan bahagian menyembunyi itu pun 3 bahagian juga. Yang tadi bahagian menyampai, ini bahagian menyembunyi pun 3 juga. Iaitu wajib menyembunyikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Ada juga perkara yang mereka itu wajib sembunyikan, tak boleh sampaikan. Dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Mustahil mereka itu menyembunyikan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Dan harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih. Harus mereka itu menyembunyikan pada barang yang diberi pilih akan mereka itu, dengan menyembunyikan dia barang dan menyampaikan dia barang kepada makhluk. Yang ni harus. Nak menyembunyi pun boleh, nak menyampai pun boleh. Dan ni dipanggil huruf istisna. Istinaf, mula ayat baru. Dan dalil, dan bermula dalil atas tabligh, atas menyampai mereka itu segala rasul,
ialah kita fikir tilik, fikir dengan akal. Tilik ni fikir masak-masak. Dengan akal fikiran lah. Iaitu jika fardu takdir, mereka itu segala rasul tidak bersifat dengan tabligh, tidak bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan barang yang disuruh, akan mereka itu menyampaikan dia kepada makhluk. Nescaya adalah mereka itu bersifat dengan kitman. Kalaulah mereka itu tak tabligh, maka mereka itu kitman, bersifat dengan kitman. Ertinya kitman menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu segala rasul dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Dan iaitu yang kita menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan kepada makhluk tu mustahil. Akal tak boleh nak terima kata mereka itu menyembunyikan. Mustahil atas mereka itu rasul menyembunyikan apa yang disuruh sampai. Kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu segala rasul kepada makhluk. Yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertalian-talian yang mengambil akan dia daripada rasul. Sedangkan kita tahu banyak dah. Mustahil lah para rasul itu menyembunyikan. Sedangkan kita tahu banyak cerita lah, syurga, neraka, pahala dosa, siksa kubur dan sebagainya, kiamat dan sebagainya. Itu menunjukkan kata para rasul telah menyampaikan. Maka jika menyembunyikan mereka itu, jika fardu takdir menyembunyi mereka itu segala rasul, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun. Kalaulah fardu takdir para rasul itu menyembunyikan apa yang disuruh sampai, maka kita ni dalam keadaan tak tahu apa langsung. Jadi hal kita dok tahu ni berkaitan syurga, neraka, siksa kubur, kiamat dan sebagainya. Itu menunjukkan kata rasul telah menyampaikan semuanya. Kalau rasul tak sampaikan melalui hadis-hadis sebaginda, maka kita tak dapat ketahui suatu pun. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu haram. Kalau menyembunyikan perkara yang disuruh sampai itu, hukumnya haram. Lagi dikutuk akan dia, dicela, dikutuk akan dia. Sabda Nabi SAW, katimul ilmi mal'unu, katimul ilmi mal'unu, artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu. Tak kira lah siapa-siapa pun yang menyembunyikan ilmu itu, pengetahuan itu, dilaknat akan dia, yakni oleh Allah dan malaikat. Malaikat laknat dia, Allah laknat dia. Laknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Mereka yang menyembunyikan ilmu, tambah lagi orang bertanya kita menyembunyikan, kita tak mahabak perkara yang sebenar, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Maksudnya jauh daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh. Dikutuk, dilaknat. Kalau begitu, kejaplah di hati kita bahawa rasul-rasul itu bersifat tabligh, artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan sekali-kali. Wallahu a'lam. Tu. Jadi kesimpulannya, rasul ni bersifat dengan yang tadi apa dia? Yang tadi, yang sifat yang ke amanah. Yang tadi amanah, yang ni tabligh. Sifat yang kedua dan yang ketiga, sifat segala rasul. Dan insyaAllah ada masa nanti kita sambung pula dengan huraian yang keempat daripada sifat rasul, iaitulah fatanah, artinya cerdik dan bijaksana. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pagi ini, mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak menambahkan ilmu kita, dapat memberi kefahaman kepada kita semua, insyaAllah. Baik. Di sini ada sedikit soalan daripada penonton. Baik. Daripada Al Mahmudi, dia tanya, Ustaz,
Nabi kiranya tak bersifat tabligh kah sebab tak sampai risalah mereka itu? Perbezaan Nabi dengan Rasul. Nabi ini dia tak perlu sampaikan, tak diwajibkan sampaikan. Yang Rasul pula wajib menyampaikan. Tapi pula bab menyampaikan ni dia ada 3 bahagian tadi. Ada ketika wajib sampaikan, ada mustahil, ada ketika mustahil, dan ada ketika harus. Tapi kalau Nabi tak sampai, dia untuk diri dia sahaja. Itu Nabi. Itu beza Nabi dan Rasul lah. Tarqiq sikit, murak sikit. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah ada masa nanti kita akan sambung pula pada huraian yang keempat daripada sifat Rasul, fatanah. Artinya cerdik dan bijaksana. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.